TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat, sejahtera, jaga diri. SPM dah semakin dekat tau. Dan hari ini kita nak teruskan dengan pecutan SPM 2021 pecutan. Kita 2 kali pecutan hari ini. Okey, untuk mata pelajaran Perniagaan Kertas 2. Adik-adik sudah bersedia, pastikan ada pen, kertas, kita catat segala nota dan teknik yang akan diajar oleh guru kita pada hari ini agar kita cemerlang dalam mata pelajaran Perniagaan Kertas 2. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan Cikgu Nurlina daripada Sekolah Menengah Tinggi Kelang, Kelang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar Cikgu hari ini, sihat? Sihat. Okey, nampak berseri-seri. Terima kasih. Dan pastinya murid-murid dekat rumah juga ingin berkenalan dengan Cikgu. Mungkin boleh perkenalkan diri dan subjek kita pada hari ini Cikgu. Macam mana nak cemerlang dalam Perniagaan Kertas 2? Silakan. Okey, terima kasih Ria. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu calon SPM 2021. Bersama dengan cikgu hari ini, Cikgu Nurlina Muhammad. Okey, hari ini cikgu akan mengajar kertas 2 untuk mata pelajaran perniagaan. Kod kertas kita 3766/2. Okey, cikgu harap anak murid cikgu, calon-calon SPM telah pun bersedia dengan kertas, dengan pensel, dengan pen dan segala buku catatan untuk mencatat isi-isi penting, teknik-teknik, tips, rahsia-rahsia yang cikgu akan berikan kepada kamu dalam 1 jam ini. Okey. Kita tengok dulu tarikh peperiksaan perniagaan kita. Bila tarikh kita akan periksa ni? Sekejap je, bukan sekejap ya, tak lama lagi, dalam tempoh lebih kurang 2 minggu tarikh peperiksaan kita pada hari Rabu bersamaan dengan 16 Mac. Kertas 1 pukul 8 hingga 9.15, kemudian kertas 2 pukul 10 hingga 12.30 tengah hari. Okey, hari ini cikgu akan ajar kertas 2. Kita akan jawab dalam tempoh 2 jam 15 minit. Okey. Kita tengok format pentaksiran. Bagaimana kertas 2 ini dan apa yang terkandung dalam kertas 2. Sebelum kamu mendapat kertas peperiksaan, pastikan buku jawapan, buku soalan yang kamu dapat itu tertera mata pelajaran Perniagaan Kertas 2, kod kertas 3766. Dan sekiranya kamu dapat buku soalan yang salah, cepat-cepat beritahu kepada pengawas peperiksaan yang menjaga. Okey, kita tengok. Kertas 2 ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Cikgu dah asingkan warnanya di sini. Okey, kita tengok bahagian A. Bahagian A ada 6 soalan. Murid perlu pilih 5 dan markah penuh 50 markah. Okey, kemudian kita tengok pula bahagian B. Bahagian B kita ada 3 soalan. Murid perlu pilih 2 jawab yang terbaik. Kemudian markah untuk kedua soalan ini ialah 30 markah. Manakala bahagian C ada 1 soalan yang wajib membawa markah 20. Nama dia kajian kes. Sekarang ni yang menjadi kerisauan bagi semua calon adalah bahagian C ni sebenarnya Ria. Kenapa cikgu susah ke cikgu? Sebab dia ada banyak sangat ayat, jadi mereka semua takut. Bila calon-calon nampak ayat yang banyak, kemudian ada nombor, mereka semua takut. Jangan risau, cikgu akan ajar bagaimana cara, bagaimana teknik, bagaimana bentuk penulisan yang membolehkan kamu untuk dapat markah penuh. Okey, wajaran untuk bahagian A, bahagian B dan bahagian C ialah 60%. Okey,
masa yang dicadangkan untuk bahagian A 50 minit, bahagian B 30 minit dan bahagian C 30 minit. Okey, lebihan masa lagi tu kita gunakan untuk baca soalan dan juga menyemak semula soalan yang kita dah tulis itu. Okey. Jumlah masa keseluruhan untuk menjawab bahagian A, bahagian B dan bahagian C bersamaan dengan 2 jam 15 minit ataupun 135 minit. Cukup masa tu cantik dengan syarat kamu menulis keseluruhannya. Okey. Sekarang ni kita dah tengok format pentaksiran. Okey, sekarang kita tengok pula bagaimana target, apakah target kamu untuk kamu dapatkan A. Tapi sebelum tu kita tengok dulu tajuk-tajuk yang ada di dalam buku teks. Kita imbas kembali masa tingkatan 4 tahun lepas, kamu dah belajar 4 tajuk dalam tingkatan 4. Yang pertama, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, ini bab 1. Kemudian bab 2, trend semasa dalam perniagaan. Dan bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Bahagian keempat, bab 4, bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, kita tengok pula tingkatan 5. Tingkatan 5 ada 7 bab. Pengurusan sumber manusia, pengurusan sumber fizikal dan teknologi, bab 3 sumber pembiayaan perniagaan, bab 4 penyata keuangan perniagaan, bab 5 persediaan menjadi usahawan, bab 6 persediaan memulakan perniagaan dan bab 7 merancang pengendalian perniagaan. Keseluruhannya kita belajar 11 bab dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dan cikgu yakin sebenarnya sekiranya kalau kamu follow rapat-rapat dengan cikgu mata pelajaran kamu, semasa kamu buat kerja khusus kertas 3 tu, sebenarnya kita dah menguasai pun keseluruhan bab tingkatan 5 ni, Ria. Sebab tu cikgu selalu beritahu dekat anak murid cikgu, semasa buat kertas 3, follow rapat-rapat cikgu. Jangan renggang walaupun seinci pun. Jadi secara automatiknya bab ni telah pun mereka kuasai. So pada hari ini kita akan polish lagi supaya dia lebih mantap. Okey. Cikgu yakin kamu semua dah ada target, dah ada visi, dah ada misi pun. Apa yang kamu nak dalam mata pelajaran perniagaan? Grade apa yang kamu nak dalam mata pelajaran perniagaan? Okey, semestilah grade yang berwarna jingga ini. Kalau Ria nak yang mana, Ria? Saya nak yang jingga, cikgu. Kan semua nak yang jingga A yang ni. paling atas. Yang paling atas. Jadi pilihan anda semestinya lah golongan ataupun grade A. Bagaimana kita nak capai grade A itu? Okey, jom kita tengok lagi. Ni dia. Berapa perlu skor untuk sasar cemerlang? Okey, ini tadi kertas 1 dah bersama dengan Cikgu Hamzi. Okey, 36 markah. Jadi markah dia adalah 18. Okey, untuk kertas 2 ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Katakanlah bahagian A kamu dapat 30 markah per 50. Tadi kan ada 5 yang kita kena jawab. Kemudian bahagian B ada 2 yang kita kena jawab. Kata kita dapat 20. Dan bahagian C kita ada 1 soalan wajib. Katakanlah kita dapat 15. Jadi hasil tambah ni semua 30 campur 20 campur 15 bersamaan dengan berapa ni, Ria? Okey. 65. 65 bagi 100 darat 60, kita dapat 39. Kenapa 60? Sebab kertas 2 membawa wajaran 60%. Dan kertas 3 ni yang cikgu bagi tahu dekat Ria tadi, kalau dia follow rapat-rapat, insya-Allah boleh dapat 18. Jadi jom kita tengok. Kita tambah kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. 18 campur 39 campur dengan 18 kertas 3. Berapa ni, Ria? Berapa tu, cikgu? Berapa tu, cikgu? 75. Ya. Kita dapat 75%. Ini kategori golongan jingga. Tadi nampak tak? Kat sini pun cikgu dah letak warna jingga dah. Jadi macam mana? Senang tak? Senang, cikgu. Senang dan sangat
mudah untuk baiklah. dapatkan. Dan itu dia Cikgu Lina dah berkongsikan kepada kita tadi format dan juga teknik mendapat markah. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga dah ada target, Cikgu. Ya, Sekarang betul. ni patut ada target adik-adik ya. Okey, kejap lagi kita sambung untuk bahagian A pula. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk sukses SPM 2021 pecutan pastinya dalam mata pelajaran perniagaan kertas 2. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nurlina. Baik, tadi Cikgu dah pun terangkan kepada murid-murid semua format dan juga teknik macam mana kita nak dapat markah, nak skor A, dan sekarang ni kita nak teruskan dengan bahagian A. Okey, sebelum tu kita nak tahu jugalah Cikgu, bagi perniagaan kertas 2 ni untuk berapa bahagian yang ada sebenarnya yang kita perlu jawab, Cikgu? Okey Ria, seperti yang cikgu telah beritahu tadi, perniagaan kertas 2 kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Untuk segmen pada kali ini, cikgu akan ajar bahagian A dahulu. Bagaimana cara untuk kita dapatkan cemerlang di bahagian A. Okey, jom Ria kita tengok, kita belajar sama-sama. Okey, bahagian A. Dalam bahagian A ni arah soalannya rendah dan sederhana. Okey, dia melibatkan pengetahuan, pemahaman dan juga aplikasi. Markah pecahan soalannya juga kecil-kecil. Maksudnya dia tak besar, pecahan markah dia kecil-kecil, dan setiap pecahan soalan itu topiknya berbeza-beza. Maksudnya soalan 1A, 1B dan 1C tu dia tidak sama topiknya. Jom kita tengok contoh soalannya. Okey, ini contoh soalan. Puan Hani berhasrat untuk membuka kedai runcit di Banting, Selangor yang diberi nama Kedai Runcit Mesra. Okey, dia ada bagi gambar kedai runcit. Okey, kemudian berdasarkan peta di atas, 1A, terangkan faktor lokasi sebagai penyumbang memulakan perniagaan, 4 markah. 1B, jelaskan kepentingan struktur organisasi kepada perniagaan, 2 markah. 1C, mengapakah penyata pendapatan penting kepada usahawan, 4 markah. Okay, kalau kita tengok dalam soalan ni, 1A, 1B, 1C semuanya topiknya berbeza-beza. Tapi dalam soalan sekiranya dia bagi gambar, ini namanya stimulus. Stimulus. Maksudnya dia ada gambar. Jadi apabila soalan nombor 1 ni, apabila dia suruh merujuk gambar, maka kita perlu jawab berdasarkan gambar yang diberikan. Kita tengok bagaimana cara untuk menulis jawapan. Terangkan faktor lokasi sebagai penyumbang memulakan perniagaan. 1A tadi. Yang pertama, kita kena tengok dahulu kata tugasnya. Kata tugasnya di sini ialah terangkan. Terangkan apa yang dia nak. Dia nak murid-murid beri fakta dan juga huraian. Jadi, markah di sini 4. Maka isi jawapan kamu mestilah ada 4. Jadi bagaimana penulisan jawapannya? Biasakan dengan menulis ayat pemula dahulu. Ataupun ada juga anak murid yang biasa dengan perkataan kepala ayat. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada terkena penalti. Kita bukan main bola sepak je, Ria, ada penalti. Dalam exam pun, dalam peperiksaan pun kita ada penalti. Okey, bagaimana pemula ayat itu? Begini caranya. Faktor lokasi, ambil semula daripada soalan ini. Jadikan dia sebagai pemula ayat ataupun kepala ayat. Faktor lokasi sebagai penyumbang memulakan perniagaan ialah terdapat kemudahan infrastruktur seperti parkir. Inilah yang dikatakan terangkan tadi tu. Fakta disusuli dengan huraian. Dengan merujuk pada gambar rajah tersebut tadi. Okey, kemudian lokasi yang strategik kerana berhampiran dengan sekolah. Okey, cuba Ria tengok balik. Okey, kita tengok balik. Okey, nampak tak dekat sini ada sekolah? Jadi jawapan mestilah merujuk kepada gambar yang diberikan. Okey, kemudian lokasi yang menjadi tumpuan ramai kerana berhampiran dengan bandar.
lokasi yang mudah dikunjungi kerana terletak di tepi jalan raya dan lokasi yang berhampiran dengan pembekal. Inilah dia contoh penulisan jawapan. Okey, cuba Ria tengok dekat sini ada berapa markah, ada berapa isi jawapan yang cikgu tulis? 5 cikgu. Ada 5. Sedangkan markahnya berapa Ria? 4. 4. Boleh tak kalau kita nak tulis lebih? Contoh kalau tulis 6, 7 rasanya boleh tak diterima Okey, kata cikgu? kalau banyaknya Ria nak tulis jawapan 6 ataupun 7 isi jawapan yang nak diberikan, jawapan dia boleh, tak ada masalah. Okey. Tulislah Sebanyak mana? Ya, tapi harus diingat jangan sampai terlebih masa. Okey. Sebab kita ada banyak lagi soalan lain yang kita nak jawab. Faham. Okey. Jadi kepada anak murid cikgu, kepada calon-calon SPM, jangan risau untuk tulis lebih. Tulislah. Kami cikgu-cikgu memang suka sangat anak murid kita menulis jawapan yang banyak di dalam buku jawapan nanti. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Jelaskan kepentingan struktur organisasi kepada perniagaan. Okey, soalan ini adalah soalan yang berdiri sendiri. Dia tidak ada stimulus. Maksudnya tidak perlu merujuk kepada gambar mana-mana pun. Okey, perkara pertama seperti cikgu beritahu tadi, tengok dulu kata tugas. Kata tugas dia minta jelaskan. Okey, kemudian bila jelaskan apa yang dia nak, fakta diikuti dengan huraian. Seterusnya kita tengok pula kata kerja dia, kehendak soalan dia apa? Kepentingan struktur organisasi dan markah dia adalah 2. Jadi berapa isi jawapan yang kita kena tulis Ria? 2 cikgu. 2. Tengok kalau 2 maksudnya 2 isi jawapan yang kita perlu tulis. Jadi seperti yang cikgu beritahu tadi, mulakan jawapan dengan pemula ayat untuk elakkan daripada terkena apa tadi Ria? Penalti. Okey. Jadi sekarang ni struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi ni kamu ingat je dekat sekolah tu ada carta organisasi. Itulah struktur organisasi. Menariknya mata pelajaran perniagaan ni kita boleh fikir secara logik. Okey, kenapa kena ada carta organisasi dalam kelas? Kan bila kita pergi sekolah dekat dalam kelas tu ada carta organisasi. Okey, sama juga maksud dengan struktur organisasi tapi dalam perniagaan. Jadi, kepentingan struktur organisasi kepada perniagaan ialah pemula ayat kena tulis untuk elakkan penalti. Yang pertama, menunjukkan pembahagian kerja ataupun pengagihan tugas. Okey, kemudian pekerja tahu tanggungjawab dan tugas masing-masing. Contoh kalau macam carta organisasi sekolah kan, kita tahu AJK kebersihan, kita ada ketua kelas. Inilah dia. Sebenarnya ilmu tu dah ada di sekeliling. Kamu tinggal aplikasikan je, masukkan ke dalam kertas jawapan kamu tu. Menunjukkan hubungan antara ketua dan juga pekerja. Dan yang terakhir, menunjukkan hierarki pengurusan. Maksudnya menunjukkan perbezaan jawatan tersebut. Okey, ini soalan 1B. Kemudian kita tengok pula soalan 1C. Mengapa penyata pendapatan penting kepada usahawan? Sama juga dengan C ni, soalan C ni dia berdiri sendiri. Dia tak ada stimulus, maksudnya tak ada gambar rangsangan, tak ada graf, dia berdiri dengan sendirinya. Jadi kita jawab tak perlu merujuk kepada gambar itu tadi. Okey, mengapakah penyata pendapatan penting kepada usahawan? 4 markah. Tengok dulu markah dia. Maksudnya ada 4 isi jawapan yang perlu ditulis. Kata tugas dia ialah mengapakah. Mengapakah ini? Apa kehendak dia? Minta untuk murid berikan sebab kenapa. Okey. Kehendak soalan dia, kata kerjanya ialah penyata pendapatan. Sebab tu tadi kan Ria cikgu bagi tahu kalau anak murid betul-betul buat kerja khusus tu bersungguh-sungguh, follow rapat-rapat cikgunya, tak ada masalah lagi dah. Memang boleh jawab pun. Memang ini pun ada dalam kertas 3. Dia dah tahu dah, dia dah boleh jawab dah. Okey. Penyata pendapatan penting kepada usahawan. Yang pertama, untuk mengetahui kedudukan keuangan syarikat. Jadi bila ada penyata pendapatan, kita tahu kedudukan keuangan kita macam mana. Stabil ke ataupun sangat stabil. Okey, yang kedua, dapat mengetahui prestasi sesebuah syarikat. Kita dapat tahu keadaan syarikat kita tu adakah dalam keadaan yang okey ataupun dalam keadaan yang bermasalah. So daripada penyata pendapatan tersebut.
Kemudian syarikat dapat menjangkakan keuntungan yang bakal diperolehi. Jadi inilah pentingnya penyata pendapatan, kita dapat jangkakan 2 bulan akan datang, 3 bulan akan datang, bagaimana keadaan perniagaan kita. Dan yang terakhir, dapat meyakinkan pihak bank atau pihak pelabur untuk memberi pembiayaan ataupun dia nak melabur dalam perniagaan kita. Jadi dekat sini 4 markah, cikgu berikan dekat sini pun isi jawapan ada 4. Okey. Macam mana Ria? Rasanya senang cikgu, andai kata kita betul-betul mengikut apa yang markah peruntukan berapa dan kita tahu kata tugas dan juga jangan abaikan penalti tadi cikgu. Ya, betul. Itu yang penting. Baik, itu untuk bahagian A. Rasanya murid-murid dah jelas. Kita nak kembali sekejap je lagi untuk bahagian B pula. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran perniagaan kertas 2 dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nurlina. Tadi Cikgu dah terangkan di awal jam tadi format dan juga teknik mendapat markah. Bahagian B pun kita dah tahu Cikgu, dan untuk bahagian B belum lagi. Tadi bahagian A tahu. Dan untuk bahagian B, adakah sama markah dia, pecahan markahnya dengan bahagian B Cikgu? Okey Ria, bahagian B ni lagi menarik. Bahagian B tadi ada seperti yang cikgu beritahu, kita ada 3 soalan dan murid perlu pilih 2 soalan. Markahnya adalah 30 markah. 30. Jadi aras sederhana dan tinggi, kemudian aplikasi analisis buat keputusan menilai, pecahan markahnya lebih besar berbanding dengan kertas bahagian A tadi. Jadi kita tengok bagaimana contoh soalan bahagian B. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian B. Okey, kita tengok dekat sini, dia ada bagi petikan, dia ada bagi graf. Ini sebenarnya Ria yang anak murid kita takut ni, bila dia nampak je ayat, bila dia nampak je graf, dia terus tak nak baca. Jangan risau ya anak murid, jangan risau calon-calon SPM. Jom ikut cikgu betul-betul. Tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Cikgu ajar kamu bagaimana cara untuk mencari dan seterusnya menulis jawapan. Okey, kita tengok contoh soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah organisasi perniagaan. Puan Suri merupakan pemilik syarikat pengeluar roti di Kelang, Selangor. Pada tahun 2018, jualannya tidak mencapai sasaran. Oleh itu, bermula pada tahun 2019, beliau membuat keputusan untuk membangunkan laman sesawang perniagaan bagi melancarkan pengurusan syarikat yang mesra teknologi dan berdaya saing. Justru terdapat kesan ketara terhadap perniagaan, terutama jualan. Berikut ialah sebahagian graf jualan sepanjang tahun 2019. Perhatikan graf ini, tengok graf ini. Okey, kita tengok jualan dan sasaran jualan. Dia ada bagi pada bulan Jun di sini. Kemudian dia ada bagi pada bulan Julai, Ogos, September, Oktober. Dan yang warna ungu ni adalah sasaran jualan. Ini adalah sasaran jualan. Kemudian yang berwarna pink ini adalah jualan. Okay. Puan Suri mendapati ramai pekerja mahirnya telah bekerja di kedai roti lain disebabkan gaji yang ditawarkan rendah. Beliau membiarkan masalah tersebut dengan merekrut pekerja baharu dan ini menyebabkan kos melatih pekerja meningkat. A. Anda bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri pada tahun 2019? Jelaskan 9 markah. B. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang dilakukan oleh Puan Suri 6 markah. Jom kita tengok bagaimana cara kita nak kutip jawapan dan tulis. Okay, kita tengok yang A tadi. Anda bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri pada tahun 2019. Jelaskan 9 markah. Banyak kan Ria? Tadi macam cikgu bagi tahu, bahagian A ni pecahan markah dia kecil-kecil. Bahagian B ni pecahan markah dia besar-besar. Jadi sebab itulah tadi cikgu dalam yang format yang dekat depan tadi, cikgu bagi tahu 10 minit yang pertama tu digunakan untuk
membaca soalan. Kenapa? Sebab kita nak minta anak murid kita untuk baca soalan dan pilih soalan yang betul-betul mereka boleh jawab. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, kita tengok dulu dia punya kata tugas. Jelaskan. Jelaskan, minta untuk murid tuliskan fakta dan diikuti dengan huraian. Kemudian dia punya kehendak soalan dia ataupun kata kerja dia dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri. Dia minta kita anda bersetuju dengan keputusan ni? Okey, jelaskan. Okey, saya bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri pada tahun 2019 kerana kita tengok dekat sini. Ambil balik ayat soalan ni untuk dijadikan sebagai pemula ayat jawapan kita. Dekat sini cikgu bagi jawapan jualan meningkat setiap bulan iaitu 50,000 pada Jun kepada 60,000. Kat mana Ria cikgu dapat angka-angka ni Ria? Kat mana? Dekat graf cikgu. Ya, betul, kita patah balik dekat graf ni. Cikgu dapat dekat graf ni. Tengok betul-betul. Sebab tu tadi cikgu beritahu, kamu bila dapat soalan, tengok betul-betul. Perhatikan, lihat apa sahaja gambar yang diberikan, graf ke, gambar ke, tengok, perincikan gambar tersebut satu persatu. Okey, tengok tadi cikgu cakap yang ini Okey, cikgu ambil jawapan daripada teks yang diberikan. Okey. Daripada 50,000 pada bulan Jun kepada 60,000 pada bulan Julai. Okey, seterusnya. Jualan melebihi sasaran iaitu sasaran 30,000 dan jualan 50,000 pada bulan Jun. Dekat mana cikgu ambil ni Ria? Sama juga dekat graf. Graf tu dekat mana? Dekat soalan tadi. Cikgu tak ambil kat mana-mana pun. Kemudian dengan adanya laman sesawang tadi dapat meluaskan pasaran. Okey, pelanggan dapat membuat tempahan dengan mudah dan cepat. Kenapa? Sebab Puan Suri ni tadi dia membangunkan satu laman sesawang untuk perniagaan kedai roti dia tadi. Pelanggan dapat terus membuat pembayaran dengan menggunakan e-banking. Promosi perniagaan dapat dijalankan berkesan melalui e-dagang. Seterusnya dapat menjimatkan kos promosi. Kenapa? Sebab beliau dah ada laman sesawang kan? Kedai tu dah ada laman sesawang, jadi tak perlu nak susah-susah. Memang dah boleh terus buat promosi dekat situ secara tak langsung dapat menjimatkan kos. Yang paling menariknya dapat beroperasi 24 jam, pengurusan lebih teratur dan sistematik dengan adanya laman sesawang tersebut. Okey, beginilah contoh bentuk penulisan untuk bahagian B. Okey, kita tengok pula soalan B. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Suri, 6 markah. Yang ini tadi kan cerita dia, apa masalah cerita Puan Suri ni tadi? Kalau kita tengok okey, cikgu kena patah balik lah. Puan Suri mendapati apa dia Ria? Pekerja mahir dia telah bekerja di kedai roti lain. Ramai pekerja mahir dia telah pergi ke kedai roti lain. Maksudnya pekerja dia dah lari. Dalam bahasa pasarnya pekerja dia dah lari pergi dekat kedai roti yang lain. Okey, kenapa boleh jadi macam tu? Gaji rendah cikgu. Okey, jom kita tengok. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Suri. Ada 6 markah. Ada 6 markah, perlu ada 6 isi jawapan. Kemudian kena ada fakta dan juga huraian. Aspek pengelolaan sumber manusia ini jangan lupa perlu dilakukan oleh Puan Suri ialah tadi Ria cakap apa tadi Ria? Disebabkan gaji terlalu rendah cikgu. Disebabkan gaji terlalu rendah. Ya, ada tak dekat sini jawapan Ria? Disebabkan oleh gaji membayar terlalu gaji yang lebih tinggi kepada pekerja. Ya, betul. Yang mana tu Ria? Dok yang mana tu? Cikgu pun dah ada. Nombor 4 cikgu. Nombor 4, membayar gaji lebih tinggi. Ya, betul. Jadi untuk kita elakkan daripada pekerja kita lari, kita bayarlah gaji yang lebih tinggi kepada pekerja yang berkhidmat lama ataupun pekerja yang dah mahir. Sebab tadi kalau kita tengok dalam cerita Puan Suri ni tadi, pekerja mahir dia banyak lari pergi ke kedai roti yang lain. Jadi cara untuk kita ikat pekerja dia, jangan bagi pekerja dia lari, kekal lama di situ,
bagilah gaji yang tinggi. Betul kan Ria? Dia pun kalau dapat gaji yang tinggi, dia tak nak pergi tempat lain. Betul tak? Saya akan duduk je dekat situ, cikgu. Kekal di situ. Okey. Kemudian pilihan jawapan yang seterusnya, membentuk sistem penggajian yang kompetitif. Okey, bila kita ada sistem penggajian yang kompetitif, kita dapat mengekalkan kesetiaan pekerja. Seperti Ria cakap tadi, kita akan duduk je dekat situ. Tak pergi dah. Orang lain offer pun kita tak nak dah. Okey, next, menyediakan ganjaran ataupun insentif kepada pekerja seperti bonus. Contoh kalau macam hujung tahun bawa pekerja pergi bercuti. Betul. Ataupun bagi bonus, bila time raya bagi hamper bagi sagu hati untuk menghargai pekerja. Okey, memberi penghargaan pekerja yang banyak memberi sumbangan, memberi penghargaan. Ria suka tak dapat penghargaan? Suka, cikgu. Saya rasa dihargai. Ya, walaupun hanya dapat sekeping kertas iaitu CJ penghargaan. Betul. Tapi rasa kita seorang pekerja yang sangat dihargai kan. Okey. Ria rasalah sampai setakat ni lah pilihan jawapan yang cikgu bagi. Ria rasa susah tak perniagaan ni? Tak susah, cikgu. Tak susah kan? Sebab jawapan Ria boleh fikir secara logik. Okey. Membuat perbincangan rundingan dengan pekerja dan mendengar rungutan pekerja. Kita sebagai seorang majikan, kan, kita perlulah mendengar rungutan-rungutan pekerja. Maksudnya apa luahan yang pekerja nak luahkan, kita dengar. Kan? Dan mewujudkan suasana harmoni antara pekerja dan juga majikan. Okey. Itulah dia. Okey, untuk bahagian B, saya pasti perincian dah pun diterangkan oleh Cikgu Nurlina. Memang sangat-sangat mudah untuk murid-murid skor A pastinya dalam mata pelajaran perniagaan kertas 2. Baik, kita kembali selepas ini untuk bahagian C pula. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran perniagaan kertas 2, dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nurlina. Cikgu, tadi cikgu dah terangkan bahagian A, bahagian B kepada murid-murid, dan pastinya kalau kita sebut bahagian C ni cikgu adalah bahagian yang paling ditakuti. Sebab katanya bahagian C ni seolah-olah kita main game cikgu, permainan video game tu, makin tinggi level dia makin susah. Betul ke cikgu? Kalau main game tu macam itulah, makin naik level makin susah. Tapi untuk bahagian C, perniagaan kertas 2 ni sebenarnya senang dia. Inilah bahagian yang paling mudah untuk calon-calon murid-murid skor. Kenapa? Sebab ini adalah soalan berbentuk stimulus. Dia dah bagi dah pun teks di situ, dan sebenarnya ada clue, ada petunjuk di situ. Nanti cikgu akan ajarkan tips dan teknik dia, kaedah dia bagaimana untuk kita tulis jawapan berdasarkan clue-clue yang telah diberikan. Okey, kita tengok bahagian C. Bahagian C ni aras rendah ada, aras sederhana dah ada, dan juga aras tinggi pun ada. Okey, baik. Okey, yang ni dia nak minta untuk pelajar, untuk murid terangkan kalau situasi A berlaku, apa yang perlu kita buat? Jika B berlaku, apa yang kita perlu buat? Dan kalau tak jadi situasi C berlaku, apa yang kita perlu aplikasikan? Apa yang kita perlu buat? Okey. Kemudian dia pengetahuan, pemahaman, aplikasi, markah pecahan soalan, bukan lebih, nak kata lebih besar tak juga, lebih kecil pun tidak juga. Jom kita tengoklah macam mana dia. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian C. Okey, contoh soalan bahagian C. Cara dia apabila cikgu ada teknik sikit Ria. Macam ni ini adalah contoh soalan. Contoh soalan yang lepas-lepas, contoh soalan peperiksaan yang lepas. Apabila cikgu selalu bagi tahu dekat anak murid cikgu, apabila dapat soalan bahagian C, baca menggunakan pembaris. Sebenarnya Ria, anak murid cikgu dah biasakan mereka suruh baca menggunakan pembaris. Tak kisahlah kertas 1, kertas 2, bahagian A, bahagian B, semuanya perlu baca menggunakan pembaris. Kenapa tahu? Untuk mengelakkan daripada kita tertinggal fakta-fakta, info-info penting yang ada dalam soalan. Jadi apabila kamu dapat soalan bahagian C ni, bentuk soalannya begini
Bentuk soalannya begini. Yang pertama, baca daripada hujung sebelah kanan, baca sampailah hujung sebelah kiri sampai habis. Sampai kertas peperiksaan tamat. Baca sekali imbas. Dan baca menggunakan pembaris. Macam mana baca menggunakan pembaris? Macam ni cara dia. Okey, bacalah baris demi baris, ayat demi ayat. Begini Untuk apa tadi cikgu bagi tahu? Untuk mengelakkan daripada kita tertinggal info-info penting. Okey, jom kita tengok dekat paparan skrin. Paparan skrin ni, jom kita baca sama-sama dengan cikgu. Boleh cikgu. Okey, jom kita tengok. Maya Furniture Industri Sdn Bhd adalah syarikat pembuatan perabot berasaskan tempahan khas yang beroperasi di Banting, Selangor. Syarikat ini diuruskan oleh Encik Afiq sebagai pengurus besar dan isterinya Puan Maya sebagai pengurus operasi. Baru-baru ini, pihak syarikat membeli 2 buah mesin berteknologi tinggi. Namun begitu, mesin-mesin ini tidak dapat digunakan secara optimum kerana para pekerja masih belum mahir mengendalikannya. Encik Afiq meminta pengurus sumber manusia mengatasi masalah tersebut. Perenggan kedua, selepas 10 tahun beroperasi, Encik Afiq berhasrat untuk mengembangkan perniagaan dengan membuka kedai perabot untuk menjual sendiri produk siap mereka kepada orang ramai. Cadangan ini dibantah oleh Puan Maya kerana bimbang jika kilang mereka tidak mampu mencapai kapasiti pengeluaran yang dikehendaki serta modal yang tidak mencukupi. Bagi mencapai hasrat tersebut, Encik Afiq tetap mengambil keputusan untuk merealisasikan visi syarikatnya iaitu menjadi sebuah syarikat yang berjaya di Malaysia dalam pembuatan perabot dan mampu bersaing di pasaran yang mencabar. Okey, perenggan yang seterusnya. Sehubungan itu, Encik Afiq telah mengarahkan pengurus keuangan untuk mengemukakan maklumat penyata keuangan syarikat bagi tahun 2018 dan 2019 kepadanya. Pengurus keuangan telah menyediakan analisis keuangan seperti berikut. Nisbah untung, peratusan margin untung bersih 2018 7.5%, 2019 9.8%. Peratus pulangan atas modal 6.45% bagi tahun 2018 dan 7.12% bagi tahun 2019. Perenggan yang terakhir, Encik Afiq berpuas hati dengan maklumat tersebut. Beliau telah meminta pengurus pemasaran dan jualan menjalankan kajian untuk memilih lokasi yang sesuai bagi membuka kedai perabot tersebut. Sehubungan dengan itu, 2 lokasi telah dicadangkan kepada Encik Afiq. Okey, tengok dia ada bagi lokasi. Dia ada bagi lokasi. Perhatikan betul-betul setiap gambar yang diberikan. Okey, lokasi yang pertama Jenjarum, Kuala Langat. Okey, tengok betul-betul Jenjarum. Okey, Kuala Langat, jarak dari kilang 17 km, sewa kedai RM3,000 sebulan. Ini adalah lokasi cadangannya. Ada rumah kedai di sini, ada pasar raya, ada rumah kedai lagi, ada taman perumahan. Okey, kemudian tengok lokasi kedua pula. Lokasi kedua ni Bandar Bukit Tinggi Kelang. Jarak dia 38 km, sewa kedai RM5,000 sebulan. Di mana cadangan lokasi dia? Ada di sini. Ni cadangan lokasi. Dekat dengan rumah kedai, ada juga pasar raya, ada klinik, ada rumah kedai. Perhatikan gambar ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Sebab setiap gambar ada cluenya di situ. Encik Afiq sedar lokasi yang strategik adalah penting untuk memastikan Maya Furniture Industri Sdn Bhd terus bersaing dalam industri pengeluaran perabot tempatan. Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut. Okey, sebab tu tadi nampak tak, cikgu sendiri pun baca menggunakan pembaris. Baris demi baris, ayat demi ayat, satu persatu. Okey, jadi jom kita tengok soalan yang pertama. Ada 5 soalan di sini.
A, B, C, D dan E. Okey, kita tengok sekiranya anda adalah pengurus sumber manusia, jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, baiklah anak-anak murid cikgu. Bila tiba soalan ni, dia akan macam, alah cikgu, saya nak ambil jawapan dekat mana? Saya nak cari jawapan macam mana? Cikgu cakap ada clue, ada apa semua, tapi kat mana? Okey, begini caranya. Okey, kalau kita tengok soalan-soalan yang sebelum ni, soalan yang pertama, jawapannya biasanya berada di perenggan yang paling atas. Jadi kamu tengoklah, mengatasi masalah, tengok cerita pasal mengatasi masalah ni tadi berada di perenggan yang pertama tadi. Sebab itulah cikgu minta anak murid cikgu menggunakan formula GARUTU. Unik kan formula dia? GARUTU. Okey, apa dia? Ga untuk garis, ru untuk rungkai, tu untuk tulis. Tulis apa? Tulis jawapan. Okey, ingat formula ni. GARUTU, garis, rungkai dan tulis. Okay, kita pergi balik bahagian A tadi. Tadi cikgu dah bagi tahu soalan soalan yang lepas-lepas kalau kita tengok soalan nombor 1, jawapan dia dekat perenggan yang paling atas. Kita tengok kat perenggan yang paling atas. Kemudian soalan nombor 2, perenggan yang berikutnya. Ketiga, keempat, seterusnya. Okey, tadi cikgu cakap garis kan? Okey, Ria tengok dekat sini cerita pasal jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Cerita pasal mengatasi masalah ni berada di perenggan yang pertama tadi tu, tengok. Cikgu dah highlight kan dah dekat sini 1A. Jawapan dia di sini. Jadi tadi cikgu bagi tahu formula dia adalah GARUTU. Garis. Garis ini mengatasi masalah. Ini cerita pasal mengatasi masalah. Ru, rungkai, rungkaikan perkataan ayat-ayat yang ada di sini, olah dia, jadikan dia sebagai jawapan. Tu, tulis, tulislah jawapan kamu di dalam buku jawapan. Jadi ingat formula yang cikgu beritahu tadi. Okey. Cerita dekat sini, mesin tidak dapat digunakan secara optimum kerana pekerja masih belum mahir mengendalikannya. Encik Afiq minta pengurus sumber manusia mengatasi masalah tersebut. Pengurus sumber manusia atasi masalah tersebut. Nampak? Ini kuasa pembaris dan garis Ria sebenarnya. Kita dah nampak dah clue dia dekat situ dan kita dah tahu dah pun apa jawapan dia. Okey. Yang pertama, seperti biasa, jangan lupa tulis ayat pemula ataupun kepala ayat. Tindakan yang boleh dilakukan oleh pengurus sumber manusia ialah melatih pekerja mengendalikan mesin baru. Tadi kan dia cerita pekerja-pekerja tak pandai gunakan mesin, jadi kita latih mereka. Okay, kemudian rancang latihan untuk meningkatkan kemahiran. Memastikan pekerja menggunakan mesin secara optimum, meningkatkan kecekapan penggunaan mesin dan menyertai ataupun mengikuti latihan industri di syarikat lain. Okey, seterusnya kita gunakan, betul tak formula cikgu ni boleh gunakan untuk yang bahagian B pula. Okey, kita tengok pula bahagian B. Anda berpendapat Encik Afiq telah mengambil keputusan yang tepat. Kemukakan alasan anda. Okey, kita tengok Encik Afiq telah mengambil keputusan yang tepat. Cerita pasal keputusan yang dilakukan oleh Encik Afiq ni berada di perenggan yang kedua. Okey, tengok dekat sini. Encik Afiq, cikgu dah highlightkan dah dekat sini. Okey, kalau tengok dalam skrin kamu, Encik Afiq telah mengambil keputusan. Ini dia, telah mengambil keputusan untuk merealisasikan visi syarikatnya, iaitu menjadi sebuah syarikat yang berjaya di Malaysia dalam pembuatan perabot dan mampu bersaing di pasaran yang mencabar. Okey, nampak tak ni relate kan? Ni mengambil keputusan, ini pun ada cerita pasal mengambil keputusan, 4 markah. Okey, jadi kemukakan alasan anda. Mengambil keputusan yang tepat kerana apa? Untuk mencapai visi syarikat. Kat mana tadi Ria cikgu dapat? Daripada sini. Merealisasikan visi. Itu tadi cikgu cakap, rungkaikan ayat ini. Garis, rungkai, kemudian tulis. Okey, inilah dia ayat, jawapannya. Dan kita tengok pula bahagian C.
Mengapakah pengurus keuangan perlu mengemukakan maklumat tersebut kepada Encik Afiq? 3 markah. 3 markah, 3 isi jawapan yang kita perlu tulis. Okey, cerita pasal pengurus keuangan nak kemukakan maklumat ni dekat mana? Perenggan bawah dia tadi. Ingat tak tadi Ria? Kita baca sama-sama tadi. Encik Afiq telah mengarahkan pengurus keuangan untuk mengemukakan. Nampak? Sama tak? Sama, cikgu. Sama kan? Jadi apa yang kita perlu buat? Pertama tadi garis, yang kedua kita rungkaikan. Rungkaikan apa yang ada dekat sini. Dan kita tulis. Rungkaikan ayat yang ada di sini. Kemudian kita tulis jawapan dia. Pengurusan keuangan perlu mengemukakan maklumat tersebut kepada Encik Afiq kerana ingatan lagi sekali untuk anak murid cikgu, jangan lupa untuk menulis ayat pemula ataupun kepala ayat. Tujuan dia untuk mengelakkan daripada kamu dikenakan penalti. Dan jawapan kamu mestilah dikaitkan dengan cerita kita, kajian kes tersebut. Okay, menilai prestasi perniagaan, membuat keputusan dengan tepat, membandingkan keuntungan atau kerugian dan merancang pengagihan sumber. Okey, next seterusnya kita tengok pula jelaskan perbandingan nisbah untung. Satu lagi yang Ria, sebenarnya anak murid kita takut bila tengok je perkataan nisbah untung ni, dia dah alah kalkulator nak kira kat mana apa semua, dia dah takut dah. Sebenarnya kita tengok dekat sini je. Tak perlu kira pun wahai anak murid cikgu. Soalan dalam buku soalan tu dia dah siap tolong kirakan dah untuk kamu. Kamu tinggal ambil sahaja dan jadikan dia sebagai jawapan. Jadi bagaimana cara penulisan jawapannya? Okey, peratusan margin untung bersih menunjukkan peningkatan lebih baik. Yang ini dari 7.5% tahun 2018 kepada 9.8% pada tahun 2019. Kat mana Ria cikgu dapat jawapan ni? Ada ke cikgu tekan kalkulator? Tak ada, cikgu. Tak ada kan? Cikgu dapat daripada sini. Cikgu ambil semula, jadikan dia sebagai jawapan. Inilah yang dikatakan rungkai, olah balik ayat ini. Okey. Kemudian meningkat sebanyak 2.3%. Ini dari mana cikgu dapat ya? Hasil tolak ini dan ini. Okey. Peratusan pulangan atas modal menunjukkan peningkatan dari 6.5% ke 7.2%. Dari mana cikgu dapat? Daripada teks tadi tu. Okey, kita tengok yang terakhir. Jika anda adalah Encik Afiq, pilih lokasi yang sesuai. Kita tengok tadi lokasi 1 dan 2. Perhatikan betul-betul. Tengok betul-betul gambar ni. Buka mata besar-besar. Jawapan semua ada di sini. Okey, kita tengok lokasi 1. Lebih hampir dengan kilang. Kos pengangkutan kurang. Sewa kedai 3,000. Dari mana cikgu dapat? Daripada teks tadi. Okey, tempat kunjungan ramai kerana ada 2 buah pasar raya. Daripada mana cikgu dapat clue dia? Juga. Daripada pelan teks itu tadi. Kemudian kemudahan infrastruktur yang lebih baik, lokasi 2 lebih sesak. Sebab apa tadi dia kata lokasi 2 lebih sesak? Sebab dia berada di Jenjarong Kuala Langat berdasarkan gambar yang diberikan tadi. Okey, katakanlah cikgu, saya rasa lokasi 2 tulis terpulang. Sebab jika anda adalah Encik Afiq, bukannya cikgu jika anda. Jadi kalau nak tulis jawapan 2 pun tak ada masalah. Lokasi 2 terletak di Kelang, terdapat banyak kemudahan, banyak pusat membeli belah, prospek lebih luas dan terdapat banyak taman perumahan. Semuanya cikgu ambil dalam teks ini tadi. Baiklah, kalau kita tengok kebanyakan jawapan berada pada teks, cikgu. Ya, Jadi betul, murid-murid jangan cari jawapan luar daripada teks, baca teks betul-betul. Okey, cikgu, nampak gaya kita kesentukan masa dan mungkin ucapan terakhir cikgu kepada para murid-murid kita yang akan memiliki SPM insya-Allah untuk mata pelajaran perniagaan kertas 2 pada hari Rabu 16 Mac 2022. Silakan cikgu. Okey, kepada semua anak murid cikgu, kepada semua calon-calon SPM, cikgu selalu beritahu kepada anak murid cikgu. Okey, yang pertama, penat akan hilang, manfaat kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Kamu penat sekarang belajar tau. Letihnya semua subjek yang kamu ambil kamu kena belajar. Tapi jangan risau. Penat tu akan habis setelah kamu selesai jawab exam. Manfaatnya kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Bila keputusan SPM keluar
dalam kertas tercatat mata pelajaran perniagaan kamu dapat A, itulah manfaat yang kekal selama-lamanya. Kamu boleh cerita dengan satu Malaysia, saya dapat A untuk mata pelajaran perniagaan. Dan mata pelajaran perniagaan ni adalah mata pelajaran yang mana perniagaan menjamin masa depan anda. Inilah satu-satunya mata pelajaran yang best, yang menarik, kita boleh jangkakan pendapatan kita. Terima kasih banyak Cikgu Nurlina pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM.